Hai, selamat datang ke channel Cikgu Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid 3P dan 3Z. Baiklah, hari ini bersama cikgu, Cikgu Rijal seperti biasa akan mengajar sains untuk tahun 3. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita baca doa supaya kamu mudah untuk memperolehi ilmu dan diberkati sentiasa. Boleh ikut cikgu Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita pergi kepada unit 2, di mana unit 2 ini akan menerangkan kepada kamu tentang peraturan di bilik sains. Peraturan di bilik sains. Sebelum tu, perlu kamu tahu peraturan adalah sesuatu yang perlu kamu ikut. Di mana kamu tak ikut, kamu boleh dikenakan tindakan ataupun hukuman tata tertib. Tak kisahlah dekat bilik sains ke, dekat perpustakaan ke, dekat pusat sumber ke, di kantin pun boleh. Tapi perlu kamu tahu setiap peraturan di setiap tempat itu berbeza, tak sama, tak semestinya sama semua. Contohnya, contoh kantin satu, di pusat sumber satu. Kalau di pusat sumber kamu tak boleh makan, adakah di kantin juga tak boleh makan? Peraturannya. Kalau kantin tak boleh makan, itu boleh menjadi satu masalah yang besar lah. Sebab kantin sudah semestinya tempat untuk kamu makan. Kalau di kantin peraturan tak boleh makan, itu agak pelik. Okey. Jadi setiap tempat tu peraturannya tak sama. Hari ini kita terangkan tentang peraturan di bilik sains. Okey, peraturan di bilik sains. Kita tengok pada ni. Kamu boleh tengok buku teks, muka surat 23. Buku teks kamu, buku surat 23. Ini cikgu ambil buku teks cikgu lah. Peraturan bilik sains. Kamu tengok kat situ, kat dalam gambar tu. Ada dua, kata apa ni? Sebaik-baik sahaja murid tahun 3 meninggalkan bilik sains. Okey, kamu dah tinggalkan bilik sains ni. Ada dua, si bikar dan si tabung uji. Dalam gambar ni kamu boleh nampak, yang besar ni bikar, yang kurus ni tabung uji. Lepas tu, apa yang bikar ni cakap? Kita patut berbangga kerana mereka mengamalkan peraturan bilik sains dengan bijak. Dahsyat tak dahsyatnya bikar dan tabung uji ni pun puji lagi sebab mematuhi peraturan di bilik sains. Okey. Apa yang akan berlaku sekiranya murid tidak berhati-hati semasa mengendalikan peralatan kaca di bilik sains? Okey, kaca kamu tahulah sifat kaca macam mana kan? Kaca kalau jatuh boleh menyebabkan pecah. Tak percaya? Jatuhkanlah kaca kat rumah. Dekat rumah pun ada peraturan dia. Di mana kalau kamu ambil pinggan mangkuk dekat dapur tu, kamu pecahkan, apa yang akan berlaku? Mestilah ibu kamu akan marah kamu, ataupun ayah kamu akan marah kamu. Itu peraturan yang perlu dipatuhi. Baiklah, kita teruskan kepada peraturan yang pertama, mematuhi peraturan bilik sains. Okey, peraturan bilik sains perlu sentiasa dipatuhi dan diamalkan. Apakah peraturan bilik sains yang perlu kita patuhi? Yang pertama, membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Tengok ni, apa ni?
Siapa ni? Nurul. Nurul tanya, mengapa kita perlu membuka pintu dan tingkap sebaik-baik saja memasuki bilik sains? Sebab apa? Sebab apa kena buka pintu dan tingkap? Pertama sekali, supaya pengaliran udara itu lancar. Okey, kamu belajar, kamu dapat, maksudnya pengaliran udara yang baik. Okey, peraturan yang kedua, memakai kasut yang bertutup. Ni siapa ni? Cheng Hong. Cheng Hong kata apa? Memakai kasut juga merupakan peraturan sekolah. Mengapa kita perlu sentiasa memakai kasut ketika berada di dalam bilik sains? Awak tak pakai kasut, bahaya nanti semasa kita berada di dalam bilik sains. Ni dia dah cakap kenapa bilik sains kena pakai kasut. Sebab boleh menyebabkan atau boleh mendatangkan bahaya kepada diri kamu lah. Di mana kalau kamu pakai selipar ataupun pakai stokin ataupun lagi teruk berkaki ayam, kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam bilik sains. Mungkin boleh bikar terjatuh, apa-apa saja peralatan bilik sains yang bersifat mudah pecah, yang kaca, kalau jatuh kita tak sedar kan, sepihan-sepihan kaca tu mungkin boleh menyebabkan kecederaan kepada kamu jika kamu terpijak tanpa memakai kasut. Okey, sekurang-kurangnya bila kamu ada kasut, dapat melindungi tapak kaki kamu daripada sebarang bahaya. Okey, habis kat situ. 2 peraturan kita dah belajar. Peraturan bilik sains, membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti 1 dan memakai kasut yang bertutup 1. Okey, boleh kita teruskan lagi ya. Kita pergi kepada okey, ni peraturan yang ketiga. Mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Bila dah kamu berada di dalam bilik sains, sebelum kita memulakan uji kaji lah contohnya, mestilah cikgu akan panggil ni kan. Cikgu akan panggil kamu. Sini, ni siapa nama Aminah. Sini Aminah, setiap ketua kumpulan. Okey, setiap ketua kumpulan akan dipanggil untuk mengambil peralatan. Jadi, kamu mesti mengambil peralatan tu dengan cermat dan tertib, di mana kamu perlu beratur seorang demi seorang pergi ambil. Jangan berebut. Kalau berebut tu yang boleh menyebabkan barang masalah. Contoh terjatuh lah ke apa kan. Terjatuhnya alat-alat tersebut dah rosak. Kalau rosak tu memang kamu kena gantilah. Okey. Seterusnya, menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains. Ni tengok ni, siapa ni? Dia tanya, apakah tindakan kamu sekiranya ternampak situasi seperti ini? Dia nampak, dia nampak 2 orang murid, dia nampak ada 2 orang murid sedang menconteng meja di dalam bilik sains. Meja, kerusi dan sebagainya tu adalah kelengkapan yang telah disediakan untuk kamu supaya kamu belajar dengan lebih selesa. Jadi, kalau kamu conteng dan sebagainya, kamu tendangnya meja ni, kamu ialah apa-apa saja yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan. Jadi benda tu tak elok lah. Tak elok. Sebab lepas ni pelajar lain pun, murid lain pun akan datang dan tengok. Tiba-tiba tengok meja rosak, tengok kerusi rosak, tak seronok lah kan. Murid lain pun nak guna juga. Jadi ini antara peraturan yang perlu kamu jaga, di mana menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains dengan baik. Okey, seterusnya menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Dah habis guna, kita dah buat uji kaji, kita dah habis belajar,
Jadi yang kamu perlu pastikan, tengok suis lampu tutup, kipas tutup, kerusi semua diletak kat atas meja, peralatan bilik sains semua diletakkan di tempat asal di mana kamu telah mencucinya dan sebagainya. Okey. Nampak ni kenapa siapa ni tanya, Abu tanya, mengapakah kita perlu menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains? Kenapa? Kenapa ni Abu tanya kenapa? Sebabnya kita nak mengelakkan daripada pembaziran. Kita akan buka kipas dan lampu apabila waktu kita menggunakannya. Okey, dah tak guna buat apa nak buka lagi kan? Siapa nak guna kan? Tak ada orang. Jadi tutuplah kipas tu, tutuplah lampu tersebut apabila kita meninggalkan bilik sains. Okey, ni kesimpulannya. Cikgu ringkaskan supaya kamu nampak dengan lebih mudahlah. Kita ada 5 peraturan di bilik sains, di mana pertama membuka pintu dan tingkap. Ingat ni, pertama sekali sampai-sampai je buka pintu dan tingkap dulu. Pintu tu sudah semestinya kena buka dululah. Sebabnya nak masuk macam mana kalau tak buka kan? Jadi buka pintu dulu. Jangan tutup pula lepas dah buka tu. Biarkan dia terbuka. Dan tingkap. Pergi kat tingkap, buka tingkap. Okey, memakai kasut yang bertutup. Yang kedua, peraturan yang kedua, memakai kasut yang bertutup. Tak bolehlah pakai selipar, stokin ataupun berkaki ayam. Tak boleh. Okey, seterusnya mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Okey, yang ketiga. Yang keempat, menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains. Itu yang keempat, ingat tu. Lepas ni kamu nak jawab soalan. Menutup suis kipas dan lampu. Tutup suis kipas dan lampu. Selepas habisnya kamu menggunakan bilik sains tersebut. Okey, habis itu 5 peraturan bilik sains. Cikgu harap kamu dapat ingat dengan baik kelima-lima ni. Okey, sekarang ni kamu boleh buka buku latihan, di mana buku dia macam ni lah. Sebelum ni kamu dah pun guna buku latihan ni. Jadi cikgu nak kamu jawab soalan dalam buku latihan tersebut, muka surat 15 dan 16. Jawab. Muka surat 15 dan 16. Okey. Setakat itu saja topik kita pada hari ini, iaitu unit 2, peraturan di bilik sains. Okey, cikgu harap untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar dan selamat menjawab soalan.